pasal diri sendiri dah. Dia akan fikir orang lain. You tak akan penat. You tak akan putus asa. You tak akan give up bila niat you nak bantu orang. Dan orang boleh feel. Orang boleh rasa. Siapa kat sini, alumni Sifubat ataupun sesiapa yang pernah join sebelum ni, ataupun sesiapa yang dah implement benda ni, dia nampak perubahan. Nak bantu orang. Dan dia bukan cakap mulut saja, dia masuk dalam fikiran kita, sampailah ke hati kita. Saya boleh nampak ya, alumni-alumni yang buat recruit agent, training agent, berdasarkan bantu orang di lain tau. Hasif Hamzi baru buka agent. Sebulan 2 bulan. Launching produk first time. Berapa sale Hasif? 1,800,000 bulan lepas. 700,000. 700,000. 800,000. Tanya Nazira Hamzah. Tahun ni start buka agent dropship pakaian. Alhamdulillah bulan puasa bolehlah buat duit saving 1 juta. Zura, saya ingat Zura 2 tahun lepas masuk kelas Sifubat sale 5,000 je. Cuba tanya dia hari ni, Zura. Saving ada berapa? Zura. Masih lagi bekerja. Hari ni dia ponteng rasanya. Adalah saving 800,000 ke dah lebih dah? 800,000. 800,000. Ada bisnes dia sendiri, ada jual produk orang juga. Sebab saya nampak dia bantu orang. Dia memang bantu orang. Dia buat grup, Telegramnya, FB group. Dia bantu orang. Dia tak kira masa dia. Contoh lagi, Demika ada kan? Mimi. Saya nampak nama dia tadi. Dulu 100,000, 200,000. Sekarang ni dah cecah 2 juta. Cuba tengok dia training orang macam mana. Nampak dia nak tolong orang tu. Bila kita tolong orang ni, orang boleh nampak. Setuju ataupun setuju sangat dengan saya. Dia lain tu, orang yang rekrut orang semata-mata nak kayakan diri sendiri, nak bantu diri dia sendiri berbanding nak bantu orang lain. Dia lain tau. Ni kena tanam ni, tanam. Alah Sifu cakap boleh lah, susah nak buat. Buat je. Mula-mula you paksa diri, aku nak tolong orang. Mula-mula mungkin tak ikhlas, lama-lama dia jadi senang. You takkan berkira punya, you takkan penat. Dia punya feel tu lain lah. Tanya Zura, tanya Amirah. Ramai lagi alumni kat sini. Fida, Apprentice CEO, Farah Wahida, lagi siapa lagi ada? Fatin dulu. Fatin original. Mana ada agent Fatin? Betul tak berapa ada agent. Sebab dia fikir dia nak kaya seorang. Tapi bila niat dia nak bantu orang, dia rekrut, dia guide, dia takkan berkira. Fatin Zain, 600,000 naik 1.2 juta. Sebelum tu retail je. Bila kita ada mindset nak bantu orang, percayalah, tolong percaya. Okey, yang kedua. Siapa kat sini sebelum ni, dia tak ada mindset macam ni. Dia fikir, aku ada agent, nanti aku naiklah sale. Dia bukan fikir orang tu, dia fikir diri dia. Ini ilmu psikologi yang penting ya. Dia fikir diri dia je. Macam mana aku buat sale lagi besar. Kalau dia fikir, macam mana aku boleh tolong orang tu. Macam saya buat kelas ni, sebab saya fikir you all ni recruit agent tak pandai lagi. Saya buat sesi Telegram. Memang Telegram tu memang saya nak share. Ada orang contoh from zero kan, dia tak ada income, asyik minta duit. Saya buat grup Telegram tu sebab dia orang boleh belajar. Saya buat dekat TikTok. Okey, yang kedua, berjemaah lebih cepat berjaya. Fikir tu je. Mindset. Solat seorang-seorang dapat pahala. Solat berjemaah, pahala dia berapa kali ganda? 100 kali ganda. 1000 kali ganda. Sama juga dengan agent. Berjemaah lebih cepat berjaya. Fikir tu je. Berjemaah, jemaah. Cuba tengok Dizandra. Siapa kat sini kenal Dizandra? Dizandra dah berapa tahun dah? You all tahu tak dia punya sale tahun pertama dia buat Dizandra sebab dia ni alumni lama. Tahun pertama Dizandra dalam 15 juta.
15 juta. Tahun kedua, 60 juta. Hampir 60 juta. Tahun lepas, campur-campur semua, saya nampak lebih kurang lah. Saya malas sebut lah dia punya sale, saya sebut dia punya untung lah. Rasanya dekat 20 juta. 20 juta. Sekarang ada company baru pula. Ada group. Dan siapa perasan, dia punya jemaah tu loyal dengan dia. Berapa lama? 5 tahun. Dia naik sebab jemaah dia. Ada outlet, ada consignment agent, leader. Dan dia jaga agent dia. Dan leader-leader dia 5 tahun, 6 tahun, loyal. Dan tak hairanlah dia boleh membina bisnes dah 5 tahun ni beratus juta. Okey? Halo, suara saya clear tak? Saya dah guna mikrofon ni, minta maaf ya. Siapa yang line tak okey, you jangan cakap saya punya line tak okey. Saya nak kuat macam mana dia? Saya dah cakap kuat gila dah ni. Minta maaf lah ya. Saya kena beritahu. Kalau you suruh saya kuatkan suara, padahal line you yang masalah. Okey? Dari tadi clear je, saya guna mikrofon, saya guna studio ni, Minta adjust lah. Nak kuat macam mana lagi? Suara saya memang jenis kuat. Okey? Kuat lagi. Halo! Okey, halo. Okey, adjust line ya. Boleh? Cuba guna gadget lain ke. Sebab nanti 1 2 3 1 2 3 cubaan 1 2 3 bola 2 ke bola 3 dan terus gol. Okey, clear suara. Oh, ke tadi memang tak kuat. Nak kena pukul ni tim si Fubat ni. Okey, ni much better. Asal tak beritahu? Dah koyak. Okey. Asal korang tak cakap? Tim alert tadi korang tak berapa dengar lah. Buat-buat dengar. Aku marah betul. Okey dah? Okey. Oh, rupanya dari awal lagi. Sebab ada kawan kita berani tu. Tak jadi marah. Tarik balik marah tu. Okey. Dah clear Saya cuba cakap suara yang slow. 1, 2, 3. Clear tak? 1, 2, 3. Alright. 1, 2, 3. Okey, itu paling slow dah tu. Sederhana. Cubaan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey. Cubaan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, minta maaf lah kalau kurang dengar tadi ya. Tim kita dah check dah, okey. Tim kena selalu check, tim. Dah kacau dah saya punya ni kan. Okey, yang ketiga. Next. Yang ketiga. Saya cakap memang jenis kuat tau. Founder adalah leader. Founder adalah leader. Kalau you tak rasa you adalah leader, jangan harap nak recruit agent. Kena ada mindset, aku ni leader, aku ketua. Aku nak ajar orang, aku nak dihormati. Aku mesti hormat orang supaya aku dihormati. Aku adalah laju. Ada orang recruit agent, dia just nak duit je, dia bukan nak jadi leader. Siapa macam tu? Dia tak ada mindset leader. Ni yang kita nak usik juga ni. Okey, jangan tanya satu pesanan ya. Bila saya mengajar, sharing, you jangan tanya soalan. Sebab saya tak buka lagi. Okey, itu pun belajar leadership tu. Leader must earn respect. Leader must earn respect. Contohnya macam mana nak earn respect? Bagi orang habis dulu. Bila ada peluang, kita tanya. So, dengan cara macam tu, kita belajar tentang respect in leadership.
Seorang leader mesti dihormati. Macam mana dia nak dihormati? Dia mesti respect orang dulu. Boleh? Sekarang ni kita nak cerita recruit agent. Tak habis lagi ni. Boleh tak macam tu? Jangan tanya soalan lagi. Saya ni pun baru sikit ni chapter 1 ni. Tapi saya ni suka explain satu-satu. Sebab itu dia jadi lama. Jadi panjang sikit. Sebab saya nak you betul-betul faham. Masuk. You cakap agent you lemau. Agent you tak aktif. Dah buat macam-macam. Sebab ni lah. Sebab you tidak ada mindset leader. Tiada mindset leadership. Itu salah satu sebab utama kenapa agent kita lemau, agent kita slow, dia tak nak dengar cakap kita sebab leadership itu. You jangan cakap agent tu, agent ni poyo lah, agent ni tak aktif lah. You yang tidak improve leadership. Okay, nombor 4. Korang okey ke saya explain ni satu-satu? Dia jadi lambat. Ke nak laju-laju? Okey, yang pertama nak bantu orang. Yang kedua, berjemaah, lebih cepat berjaya. Yang ketiga, founder adalah leader. Keempat, agent adalah leverage. Okey, yang kelima, bla bla bla. Habis. Okey, pergi next slide. Okey. Saya kupas setiap point ni supaya you betul-betul faham. Sebab kita nak tanamkan mindset yang betul. Supaya kita boleh psycho dengan lebih bagus. Betul tak? Okey, nombor 4. Agent mesti leverage. Agent mesti leverage. Leverage tu apa? Mendapat impak yang lebih besar tapi mengurangkan kerja, mengurangkan tugasan. Leverage, leverage. Cuba cakap orang sebelah, leverage, leverage. Kalau you buat sendiri, you buat marketing sendiri semua, sales semua, you penat. So agent you leverage. Bila you ada leader pula, leverage. You ada system agent, you leverage. You akan leverage cost, kurangkan cost. Maksudnya kalau you buat sendiri, you akan habis 100,000 sebulan. Tapi kalau you ada agent, mungkin you habis 10,000 je sebulan. Itu leverage. Katakan you seorang boleh buat marketing, approach orang 10,000 satu hari. Tapi bila ada team, agent, you boleh approach orang 1 juta satu hari. Itulah leverage. Kena fikir, agent ni leverage kita. Agent adalah leverage. Jangan ada orang, bila dia ada agent, dia rasa, oh malaslah sakit kepala handle agent ni. Agent ni menyusahkan aku. Agent ni banyak ragam. Sakit hati. Agent ni tak dengar kata. Siapa yang macam tu? You fikir agent ni menyusahkan you, jadi dia tak leverage. Sebab itu susah rekrut. Agent adalah leverage. You nak laju leverage. Okay, next. Nombor 5. Dan yang kelima, kita bila ada agent, agent ni adalah anak-anak kita, tanggungjawab kita. Jadi anak-anak kita ni kita kena jaga, betul tak? Anak-anak kita ni kita kena jaga. You jangan fikir you rekrut agent lepas tu you biar je. Ada ramai orang sibuk rekrut tapi dia tak jaga. But ada masalah, paling banyak isu, agent pegang stok, dia tak boleh jual, tak boleh habis. Dan inilah yang berlaku sekarang ni, orang pertikaikan sistem agent. Padahal sistem agent dah berbelas tahun. Founder-founder di Malaysia dah buat. Kalau you pergi refer dekat lawyer sekalipun, you refer dekat hal ehwal pengguna pun, tak ada masalah pun. Betul tak? Tapi disebabkan sikap founder, mindset yang tak betul, okay, dia dapat agent ambil stok, lepas tu dia tak bantu agent habiskan stok. Inilah yang menyebabkan agent ni memberontak, yang mengatakan founder ni dapat pelanggan atas agent je. Siapa pelanggan dia? Agent. Siapa pelanggan? Agent. Sebab itulah sale dia naik. Dan dia asyik dapatkan orang baru, iaitu agent baru. Bukannya pelanggan baru. Ini yang memburukkan founder-founder. Betul tak? Kena ingat, agent adalah tanggungjawab kita.
Contoh kalau orang tu, dia beli stok 5 unit, ejen. Dia baru jadi ejen. Dah 3 bulan tak boleh jual 5 unit tu. Apa yang you buat? Step pertama apa? Mungkin training. Step kedua apa? Step 3 apa? Step yang terakhir apa? Beli balik ke? Itu contoh tanggungjawab. Saya nak tanya sikit lah. Boleh tak saya tanya tahu sikit, berapa kerap anda buat training kepada tim? Berapa kerap anda buat training pada tim? Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? 2 minggu sekali, setiap hari Rabu, 2 kali. Okey. Nampak bertanggungjawab? Okey, persoalan dia. You buat training tu, berapa persen yang join? Kita target 1,000. Yang join berapa? Berapa persen join? 1%. Astaghfirullahalazim. 2%. Astaghfirullahalazim. 50%. 20%. 8%. 50%. Tengok orang lain boleh 50%. 700 orang ejen, 400 yang join. Tu bagus dah, 50%. Yang 10, 30 ke bawah ni teruk dah ni. Ini menunjukkan you sebagai leader, you pandai tak nak training. Siapa yang buat training, orang tak join, dia menunjukkan satu benda. Kalau you nak buat training, orang tak join, you lemah dekat leadership dari segi attract people, influencing people. Okay. Ada tak yang join ni CEO? Apprentice. Dulu you nak buat training sikit, tapi hari ni you buat training ramai orang join. Nabila, Anwar, Kemen. Apa yang you buat yang membuatkan dia orang percentage dia naik? Haziq berapa? Berapa persen? Dulu berapa, sekarang berapa? Apa you buat? Okey, take note kat situ. Consistency akan menarik orang. Lagi. Oh, dulu 30%, sekarang 70%. Farah Wahidah naik 50%. Okey. Satu adalah consistency. Yang kedua, creativity. Macam Nabila Anwar, Kemen Beauty. Topik yang berlainan. Naik 50%. Okey, lain. Kita boleh jemput speaker berlainan. Tajuk pun memainkan peranan. Impact memainkan peranan. Sharing by top agent. Dia ada banyak Kemampuan mengajar pun memainkan peranan. Okey. So dekat sini sekarang ni, 5 mindset in recruiting, inilah 5 bendanya yang you kena ada. Okey, dia ada banyak lagi tapi ini yang keutamaan yang you kena ada serta-merta. Boleh tak anda berjanji dengan saya pada saat ini juga, masa ini juga, you menanamkan mindset, 5 mindset ni. Nak bantu orang, aku nak jemaah lebih cepat berjaya, aku ni leader, aku ni nak leverage, aku ni pegang tanggungjawab besar. Okey, cuba komen di bawah, saya janji. Lama ni bahagian ni. Ini bahagian psikologi dulu. Janji tu, angkat tangan, tunjuk, baca. Kita baca sama-sama. Okey, tim, tukar skrin pada saya. Aku berjanji. Aku nak bantu orang. Aku berjanji aku nak bantu orang. Yang kedua, aku berjanji. Apa dia? Baca. Kalau lupa, baca. Saya pun lupa. Yang kedua, berjemaah lebih cepat berjaya. Aku berjanji, aku nak berjemaah supaya aku lebih cepat berjaya. Yang ketiga, aku adalah leader. Aku berjanji, aku adalah leader yang terbaik. Yang keempat, aku mesti leverage. Janji ada ayat dia lah.
Yang kelima, aku berjanji, aku memegang tanggungjawab jaga ejen-ejen aku. InsyaAllah dengan mindset tersebut, mindset ni apa? Cara fikir kita, pola kita, persepsi kita, anggapan kita, rukun kita, dia akan menjadi satu benda yang akan ubah result dia. Nampak simple tapi kita tak buat. Betul tak? So semua orang berjanji pada diri sendiri dulu. InsyaAllah bila ada mindset macam tu dia jadi senang. Dia jadi senang. Dan you nak bagus lagi mindset tu, you tulis sebab. Okey, contoh macam ni Saya ajar sikit. Aku berjanji, aku mesti bantu orang supaya aku dapat lebih banyak manfaat, dapat lebih banyak pahala. Masukkan sebab ataupun impact dia. Dia lagi bagus. Yang kedua, aku mesti berjemaah supaya bukan saja aku berjaya tapi tim aku juga berjaya dan boleh bantu negara juga berjaya, masyarakat berjaya. Contoh. Yang ketiga, aku mesti jadi seorang leader yang bagus. Bila aku jadi leader yang bagus, anak-anak tim aku automatik akan jadi bagus dan boleh bantu lebih ramai orang dapat income yang lebih besar. Contoh. Yang keempat, aku mesti leverage supaya aku ada masa buat benda-benda yang lebih penting yang boleh bangunkan tim aku. Contoh. Aku ada banyak masa beribadat dan sebagainya. Yang kelima, aku berjanji bertanggungjawab menjaga ejen-ejen aku sebab ini adalah amanah dan aku tak nak dipersoalkan di alam barzah nanti. Contoh. So bila ada sebab tu, dia jadi lebih kuat. Dapat? Belajar sesuatu tak? Satu-satu benda kalau you masukkan sebab dia menjadi lebih kuat. Okey. So, siapa kat sini, dia punya mindset dah betul positif, clear. Mindset dia dah lebih bagus dari sebelum ni. Kenapa dia nak recruit agent? Kalau mindset you dah betul, barulah kita boleh mulakan muka surat 10. Macam mana nak recruit agent? Barulah masuk idea, strategi. Kalau you punya mindset tak betul lagi, you tak cukup psycho diri you tak boleh recruit agent. Kita ajar strategi macam mana pun you takkan jadi punya. Sebab ni masalah ni. Sebab itu saya suka start dekat sini. Okay, so sekarang ni kita nak share recruit agent. Recruit agent formula. Okay, tim buka slide. Okay, barulah boleh mula. Baru boleh mula. Mindset dah betul. Fikiran dah betul. Okey, jom kita tengok. Formula recruit agent yang patut you tahu adalah, don't worry, kita ada assignment lepas ni. Don't worry. Yang pertama, ideal agent. Okey. Ideal agent. Ideal agent adalah siapa agent yang berkualiti yang anda mahukan. Ideal agent namanya. Okey? Bukan semua orang kena jadi agent. Kita tak nak semua orang. Kita tak nak rekrut semua orang. Tapi kita nak ideal agent. Dan insyaAllah kita akan share lepas ni. Itu yang pertama. Kita tak nak semua orang. Kita nak yang ideal. Yang sesuai. Yang berkualiti. Yang kedua. Formula untuk rekrut agent. Yang pertama you kena tahu siapa audien yang you nak. Yang kedua, you kena faham apa value yang you boleh berikan kepada ejen tu. Kalau you tak ada value, ataupun value you biasa-biasa, orang tak nak jadi ejen. So, value ini dipecahkan kepada brand, produk, leadership, dekat founder, dekat leader tu. Sistem, value. Orang jadi ejen kita juga disebabkan value. Okey. Boleh tak? Okey. Yang ketiga, produk. Produk kita, orang tengok, wow, packaging dia menarik lah. Macam Kin and Cat tadi. Orang tengok packaging pun, wah, aku nak jadi ejen. Macam mana nak jadi ejen ya? Sampai kat sini, orang tanya dia, macam mana nak jadi ejen? Kadang-kadang dah guna produk, baguslah produk ni kurus saya. Macam mana nak jadi ejen? Contoh. Packaging ni cantik lah. Macam mana nak jadi ejen? Kalau saya recommend sekolah malu ni dekat orang, ada komisen tak? Contoh. Itu adalah produk. Okey, yang keempat.
Nanti kita pergi satu-satu. Sistem agent kita ni dapat kontrol ke tidak? In control, uncontrol, ada career development, ada reward, ada hierarchy, ranking ke tidak? Ini juga mempengaruhi orang. Kalau dia jadi agent, oh tak, aku jadi agent kejap je lah, tak ada potensi aku nak naik ni. Orang tak nak jadi agent juga. Sistem order dia cepat ke lambat? Sistem dia pre-order ke siap terus, ready to wear? Contoh, siapa kat sini geng pakaian? Contohnya, you tengok tak apa yang berlaku pada bulan puasa itu kan? Ada brand yang besar, dia sangkut dekat sistem delivery, sistem order dia. Dan apa yang berlaku? Ejen-ejen dia boleh lari dekat tempat lain. Ejen dia lari tempat lain sebab sistem dia. Contohnya sistem dia tu, pre-order. Lepas tu hantar sebulan, 3 minggu, 2 bulan. Ada kes saya baca 3 bulan, 2 bulan. Jadi dekat situ dia boleh membuatkan orang lari daripada sistem ejen tu. Jadi kalau you punya sistem ejen boleh counter benda tu dan disupport dengan kekuatan branding, orang datang dekat you. Contoh macam ada alumni Sifubat, dia mengambil peluang. Disebabkan isu tersebut, dia dapat tarik ejen-ejen baru daripada ejen orang lain. Siapa kat sini dapat ejen baru disebabkan berlaku crash pada sistem ejen yang ada pada brand besar tersebut? Biasanya sistem pre-order yang terlalu lambat, yang volume dia terlalu besar selalu jadi macam tu. Orang lagi. Itu contoh, bukti dia. Okey, yang kelima. Market agent recruitment formula, you kena faham juga market situation. Okey, sekarang ni COVID dah berapa dah? 17,000. 3 mulut 11, 12, 13. Sekali ambil semalam berapa? Semalam 17,000. Agak-agak hari ni berapa? 20,000. 18,000, kita pun tak tahu. Dah tawakal je lah. Tahu tak emosi semasa orang macam mana? Berapa banyak orang kena buang kerja? Berapa ramai orang tak boleh buat income? Kalau you faham market, you boleh ambil peluang sebenarnya. Ada orang, dia recruit agent dengan senang waktu krisis. Tapi dia tahu strategi. Ni yang kita nak tahu ni. Kejap lagi. Okey, nombor 6. Brand. Semakin kuat satu jenama, semakin senang dia tarik orang join jadi agent. Tapi Sifu saya brand baru, saya tak ada bajet besar. Ada cara dia. Dia ada cara yang you boleh fokus kat situ, dia terus cepat dapat. Siapa nak tahu? Siapa kat sini brand dia tak berapa kuat, tapi dia nak tahu strategi brand yang simple boleh tarik agent dengan cepat. Jangan ingat, you nak buat brand, you kena modal besar. Dia ada cara-cara dia yang simple. Kita ada banyak alumni, walaupun dia tak guna modal besar, tapi dia tarik orang dengan tarikan tersebut. Dan dia mencipta satu brand attraction. Brand attraction. Kita akan kupas ni. Okey, nombor 7. Leadership. Leadership pula, dia ada banyak. Tapi saya akan bagi 3 poin leadership yang menjadi tarikan untuk recruit agent. Maksudnya, benda ni adalah 1 sampai 7 ni adalah ramuan, resepi untuk recruit agent. Siapa kat sini recruit agent dia rasa susah ataupun bazir cost marketing yang tinggi sebab resepi you tak cukup. Resepi sikit sangat, 1 je ada, 2 je ada. Resepi tak cukup. You main billboard lah, main radio lah, masuk TV tapi tak boleh tarik agent. Sebab apa? Ni tak ada. 1 hingga 7 ni mungkin tak ada. Agak-agak you tak ada yang mana satu? Nombor 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7. Sekarang ni kita nak masuk satu-satu lah ni. Okey, boleh tak bagi tahu saya anda tak ada yang mana satu? Saya nak tengok majoriti orang sangkut kat mana. Brand. Okey, nombor 6, lagi.
Tim tunjukkan. 7, 6, 7. 6 dan 7 ni paling banyak lah. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. Okey, kebanyakan memang 6, 7 lah. Saya beritahu siap-siap ya. Kebanyakan orang tak berjaya tarik sebab 6 dengan 7 ni lah. 6 dengan 7 ni selalu isu. Sebenarnya 6 dengan 7. Memang betul 6 dengan 7. Tapi yang lain ni juga penting. Dia kalau orang 6, 7 ni, dia bukan setakat tarik orang, tapi dia boleh sustain. Sustainability banyak bergantung pada 6 dengan 7. Take note ya. Kemampuan ejen bertahan dalam sistem ejen kita banyak datang dekat nombor 6 dengan 7. Keutamaan dia. Okey, jom kita pergi satu-satu dulu. Kita pergi satu-satu. Yang pertama adalah ideal agent. Siapakah bakal ejen anda? Siapa bakal ejen anda? Jadi kat sini saya nak conteng kejap ya. Mana pula pen tadi? Okey. Siapakah bakal ejen anda? Siapakah bakal ejen kita? Ideal agent. Sebab apa? Kita nak rekrut, kita kena tahu siapa ideal agent. So, macam mana kita nak tahu? Kita tengok agent sedia ada. Berdasarkan demografi, geografi, psikografi, sosiografi. Semuanya memainkan peranan yang penting dalam ejen rekrutmen. Semuanya memainkan peranan dalam ejen rekrutmen ya. So kita akan pergi satu-satu. Kerana dari sini, bila kita dah tahu dekat sini, kita akan pecah. Mungkin audien ideal 1, 2, audien 3, audien 4, audien 5. Semasa rekrutmen, you tidak boleh satu agent, satu ideal agent. You kena ada option. Split test. So yang ni kita namakan ideal agent segmentation. Apa maksud dia? Pemecahan ataupun pengelasan ideal agent. Maksudnya bila you nak rekrut, you kena ada pilihan. Mungkin yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Maksimum 5 cukup. Okey, kalau dapat 3 dah terbaik. So kita nak tahu demografi dia, geografi dia, psiko, sosio. Okey, tim buka slide. Okey, next. Terus. Demografi, keluarkan poin dia, ada poin. Umur, jantina, status kahwin, pendidikan, income, bangsa, pekerjaan, tempat tinggal, geografi, tempat asal, tempat kerja, belajar. Psikografi, apa orang nak, apa orang tak nak, lifestyle, hobi, interest. Sosiografi, hubungan antara audien dengan brand. Fan kita, follower kita, database, customer, custom audien, orang yang engage dekat kita punya sosial media. Okey, kita pergi demografi dulu. Kita pergi kepada demografi. Anda nampak slide saya ni? Nampak slide? Okey. Kita pergi demografi. Siapa tahu, bila kita nak rekrut agent, apakah demografi paling penting? Demografi paling penting, apa dia? Umur. Okey, take note ya, take note. Umur, kita pergi umur dulu, umur. Umur 20 hingga 25 tahun, 25 hingga 30, 30 hingga 35, 35 hingga 40. Mana satu lebih berkualiti?
Mana satu lebih betul-betul nak cari duit? Contoh ada orang komen 25 hingga 30 tahun. Ada orang komen 30 hingga 35 tahun. Ada yang komen 35, 40 tahun. Dia bergantung pada bisnes anda, produk anda. Okey, sebagai contohlah. Kalaulah ejen, kalau anda jual barangan dapur, barangan rumah, contoh cadar, mungkin jual bantal, mungkin jual barang elektrik, agak-agak umur berapa yang sesuai? Of course, jantina wanita. Jantina wanita. So, lagi siapa? Umur dia agak-agak, rasanya mungkin 25 tahun hingga 40 tahun. Sebab dia lebih cara tentang rumah dia. Berbanding orang, pastilah dia berkahwin. Ada anak. Kahwin. Ada anak. Betul tak? Kahwin, ada anak. Lagi-lagi, dia bekerja ke suri rumah. Bekerja ke suri rumah. Contoh, kalau you jual bantal. You jual bantal, you jual barang memasak. Suri rumah. Bangsa Melayu. Nampak tak demografi dia? Demografi. Itu demografi dia. Okey. Kita pergi produk skincare ataupun kosmetik. Skincare kosmetik. Okey, siapa jual skincare kosmetik? Biasanya you punya ejen umur berapa? Ejen, demografi. Berapa umur dia? Contohnya 20 hingga 30 tahun. Contoh macam Kemen 20 hingga 30 tahun. Dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum? Dua-dua ada. Dah kahwin belum? Okey. Pekerjaan apa? Pekerjaan. Kalau skincare ni biasanya apa? Suri rumah ke orang berkerjaya? Mungkin ada dua-dua. Suri rumah, orang bekerja. You pecahkan kalau ada dua-dua, you pecahkan. Dua-dua. Okey. Kemudian, pekerjaan tu boleh pecah lagi tak? Dia kerja apa? Agak-agak cikgu ke, pensyarah ke, engineer ke? Engineer dengan pensyarah, mana lebih sesuai jadi ejen? Engineer dengan cikgu, mana yang lebih senang jadi ejen? Cikgu. Dapat tak? Tak apa, lepas ni kita buat assignment sikit. Siapakah ejen anda dari segi demografi? Okey? Siapa kat sini dia ada ejen yang merupakan student? Mungkin you recruit ejen dropship. Okey, siapa recruit ejen dropship? Ejen dropship, kebanyakan you punya ejen mesti ada student, suri rumah, lagi cikgu. Nabila Kemen banyak student. Student college. Sebab apa dapat student ramai? Contoh skincare, banyak student. Antara ejen prospecting yang bagus dekat produk skincare adalah student. Mungkin you ada suri rumah, tapi kalau you ada student, dia kuat. Tapi produk you kena dengan audien tu lah. Contoh saya tengok Bogas, banyak student juga. Kalau produk rambut, agak-agak siapa ejen you all? Kalau rambut, agak-agak rambut ni, dia suka recommend dekat siapa? Yelah, rambut nak bersama suami, dengan family, dekat rumah. Dia tak ada masa. Mungkin suri rumah. Orang dah kahwin. Sebab rambut banyak gugur selepas bersalin. Dah kahwin, ada anak. Jadi, dia juga dipengaruhi oleh siapa pelanggan. Siapa pelanggan boleh menentukan siapa ejen. Okey, kita pergi kepada geografi.
Founder Kelantan, ada tak founder Kelantan? Founder Kelantan, ejen dia ramai hot mana? Founder Kelantan, dia ramai ejen dia Pantai Timur. Founder Utara, dia banyak ejen dia belah mana? Contoh Zila, banyak Utara. Rawaidah, Utara. Okey? Maksudnya apa? Sebenarnya, you lebih senang recruit agent yang sama dengan you. Sama dengan you. Matching. Rawaidah, Utara. Bukan bermaksud you tak boleh recruit agent lain. Maksudnya you fokus dulu kawasan tu. Okey? Okey, saya bagi take note sikit. Satu, dari segi geografi ni, saya sebut ni, you tulis, boleh tak? Okey. Satu, bila based on geografi, you boleh recruit agent berdasarkan you punya asal. You orang mana? Orang Sabah ke orang Sarawak? Dia lebih senang orang terima. Itu satu cara. Okey, take note. Itu satu cara. Yang kedua, you boleh recruit agent di mana permintaan tinggi. Pelanggan ramai kat mana? Kat Sabah, kat Sarawak. So, you boleh recruit berdasarkan permintaan. Dapat? Halo, dapat tak? Contohnya, ada founder kita, Oni, ada tak? Oni. Dari Anona. Dia duduk di Sungai Petani, di Kulim. Tapi ejen dia banyak di Sabah, Sarawak. Sebab apa? Sebab demand dia jauh lebih besar dekat sana. Dia buat produk berdasarkan sarang burung. Jadi ejen dia ramai dekat utara. Dekat Sabah. Boleh kata 70% ejen dia dekat sana. You dapat tak sekarang ni? Nombor 2 ni. Satu adalah berdasarkan asal you. Sebab orang senang terima. Yang kedua, berdasarkan demand. So, bila you nak rekrut, you tunjukkan demand di kawasan tu. Itu yang kedua. Geografi. Yang ketiga. Okey, orang negeri mana yang paling banyak berniaga? Siapa tahu? Orang negeri mana paling banyak berniaga? Ataupun based on populasi dia. KL, Selangor, Kelantan antara paling tinggi. KL, kenapa KL? Sebab sara hidup yang tinggi. Saya boleh beritahu ya, KL, Selangor, Kelantan antara paling tinggi. Okey. Maksudnya orang senang berniaga. Okey, itu yang ketiga. Saya bocorkan sikitlah info supaya you boleh belajar. Okey. Yang keempat, orang duduk bandar ataupun orang duduk di kampung lebih banyak jadi ejen. Siapa tahu? Orang duduk di bandar ataupun kampung. Sebenarnya dua-dua. Tapi agak-agak mana lagi tinggi? Agak-agak mana lebih tinggi? Dengan kuasa investment dia mana lebih besar? Dia tengok produk, dia tengok negeri. Okey, cuma saya boleh beritahu, you cuba buat split test dan dari apa yang saya nampak kebanyakan bandar lebih tinggi. Okey. Sebab buying power dia. Tapi okey, yang kelima. Based on geography. Katakan demand ada di tempat tu, tapi tempat tu tak ada ramai ejen. Demand ada, tapi ejen tak ada. Demand ada, ejen tak ada. Jadi, di situlah kita boleh rekrut ejen. Okey, dapat? Siapa dapat idea tentang geografi dalam ideal agent? Dapat tak? Ada 5 poin. Siapa boleh tulis balik. Tim Sifubat, siapa tim Sifubat yang join, tolong post balik.
Sebab saya malas tulis. So, di sinilah kita kena buat pengelasan ideal agent. Lepas ni kita akan buat assignment. Okey. Kita pergi dekat psikografi pula. Nanti kita gabungkan benda ni, dia akan jadi satu ideal agent. Tu si Fubat Dila, dia ada komen kat situ. Geografi, tempat asal founder. Yang kedua, demand di tempat tersebut. Okey, demand ada, demand tinggi. Contoh. Okey, yang ketiga, senang berniaga. Yang ketiga tadi apa? Saya rasa bukan senang berniaga. Satu asal, kedua demand. Yang ketiga, negeri kan? Betul ke negeri? Negeri mana paling banyak? Tak bermaksud Johor tak ada, Pahang tak ada. You tengoklah kategori-kategori itu. Ini maksudnya sebagai guideline, bukan satu kemestian, dia guideline. Idea. Okey. Okey, kita pergi ke psikografi pula. Psikografi. Apa orang nak, apa orang tak nak, lifestyle, hobi, aktiviti, interest ataupun masukkan kat sini masalah ataupun problem orang. Okey. Boleh tak saya bagi tahu? Boleh tak saya bagi tahu anda? Saya ada buat satu kajian. Saya nak share dekat you all ni. Nanti tim kalau you rajin, you masuk dekat Telegram, nanti tim si Fubat boleh bagilah saya print screen. Okey. Siapa tahu apa sebab utama orang jadi ejen? Siapa tahu? Saya nak hantar dekat tim si Fubat lah. Siapa tahu sebab apa orang jadi ejen? Senang jual, dia suka produk tu, income, extra income, okey. Okey, tim tolong share ni. Saya share dekat korang jap. Dekat mana Zahil? iMac ke iMac? Hantar ke Zahil. Okey. Ini sebenarnya tajuk psikologi. Antara sebab utama orang jadi ejen, dia kena tahu sebab utama tau. Sebenarnya sebab utama adalah duit. Dan duit ni pula adalah dari segi dia nak saving, dia nak financial freedom, dia nak ada reserve, dia nak ada duit simpanan, dia nak ada backup. Itu sebab utama dia. Itu sebab utama. Jadi kalau kita nak buat marketing adalah dia tentang security. Nanti kita akan belajar benda ni. Dia tentang saving. Dia tentang duit extra. Dia tentang duit sebenarnya. Yang kedua adalah dia lebih kepada family. Nak bahagiakan family. Dia nak bahagiakan family, maksudnya apa? Dia nak beli anak dia itu, ini. Dia nak beli rumah, kereta supaya family dia happy. Nanti kita tunjukkan. Dan yang ketiga adalah disebabkan. Sebab apa? Yang ketiga disebabkan dia nak ubah, grow. Dulu dia ada income 5,000, 3,000. Sekarang dia nak income 10,000. Kenaikan, dia nak kenaikan. Itu 3 sebab utama. Contohnya ada alumni, recruit agent yang paling powerful dia buat, apa dia? Contohnya ada seorang alumni ni, Jelita Wardrobe, dia gunakan iklan dia, kalau recruit agent dia guna ayat macam ni. Take note ya. Suri rumah yang ingin cari duit tambahan untuk bantu suami bayar sewa rumah, bayar kereta, belanja, bayar duit dapur.
Itu ayat dia yang mengubah dia punya recruit agent tu besar. Berbanding anda nak cari income tambahan, anda nak ada duit tambahan supaya anda boleh shopping, tak. Ayat dia adalah, you all, sis suri rumah yang nak mencari income tambahan, duit tambahan untuk bantu suami. Ayat bantu suami itu mengubah result. Dapat tak? Siapa dapat? Siapa dapat? Nanti kita akan discuss lagi kat sini. Dapat tak? Halo? Dia ada beza dia. Itu dinamakan psikografi. Psikografi. Produk senang jual, produk margin besar itu semua psikografi. Tapi dia ada yang lebih utama. Okey, tim buka slide. Okey, tunjukkan tim. Tunjukkan full. Tu sekerat tu. Macam mana awak nak tengok? Full. Ni saya buat survey ni dalam grup from zero. Ini semua orang ni dalam ni banyak agent, beribu agent. Okey, korang ambil data ni. Boleh tak korang ambil data ni ataupun korang masuk dalam Telegram from zero ni, korang tengok. 50%, 56% sebab nak ada saving, nak ada reserve cash. Yang lain nampak tak ni? Kalau tak nampak, tim tolong share dalam Telegram ataupun kat mana-mana. Okey, yang kedua, 53% nak bahagikan ibu, ayah, family. Kau buka smartphone memang tak nampak. Saya nampak je ni. Okey, nanti tim kita bagi dalam dekat mana-mana grup. Okey, bantu orang lain juga. Itu nombor 53%. 50% sebab nak naikkan level pencapaian, lebih berjaya dari sebelumnya. Saya ingat lagi waktu saya mula-mula jadi ejen dulu 2008, 2007. Sebab saya nak nombor. Korang masuk ni Telegram ni. Tim kenapa buka ni pula? Dulu saya sendiri nak jadi ejen sebab yang pertama tadi. Sebab yang pertama tadi. Ini real data ya, ada 700 vote yang memang dari ejen. Kalau data atas 300 tu kuat dah. Ini 700. Dan memang alumni Sifubat yang rekrut besar-besaran, banyak memang saya tengok faktor ni. Faktor 56%, 50%, 53% ni. Itu faktor terbesar. Okey, korang join tim nanti kita bagilah ya. Don't worry, be happy. So, bila you nak rekrut orang berdasarkan psikografi, rekrut orang kena mainkan elemen ni. Faham tak? You nak buat personal branding ke, you nak buat sharing ke, nak buat live ke, you kena mainkan benda ni paling utama. You kena tunjukkan, contohnya orang tu jadi ejen, bulan pertama berapa income, bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia akan bakar orang punya. Dan senang you nak rekrut. Siapa kat sini, dia ada menggunakan 3 elemen ni dalam rekrutmen. Psikografi dia menggunakan 3 elemen ni. Contohnya Demika, saya nampak dia banyak gunakan 3 benda ni lah. Pencapaian, dia tunjukkan kebahagiaan family, dia tunjukkan kejayaan dari segi income, duit. Okey? Siapa lagi alumni yang menggunakan kaedah ni? Bila you buat training je, mesti you tekankan benda ni. Ataupun masa personal branding, mesti you tunjuk benda ni. Inilah yang ubah tarikan untuk orang join jadi ejen. Tak percaya, you tengok alumni Sifubat, CEO ke apprentice yang senang rekrut ejen, dia mainkan 3 benda ni. Brand tak cukup kuat. Dia banyak faktor-faktor yang 3 ni. Okey, kita tengok balik slide. Hasif. Hasif tengok tunjuk Lambo kan. Okey. Dan seterusnya kita buka slide balik. Tak apa, jangan risau, kita akan buat kita habiskan chapter 1 ni.
Lepas tu kita buat assignment. Tengah hari nanti kita buat assignment. Kita faham dulu. Dah faham senang sikit. Okey. Sekarang ni, okey, itu faktor motivasi yang terbesar. Nanti saya tunjuk need dia. Sekarang ni, ada ramai orang jual produk yang sama. Betul tak? Ramai orang jual produk yang sama. Tapi kenapa orang patut jadi agent you? Persoalan dia, kenapa orang patut jadi agent you? Betul tak? Betul, tambah income apa semua tu. So, di sinilah anda perlu mainkan elemen value agent. Mungkin dengan you, orang nak jadi produk senang repeat, margin besar. Itu adalah value. Produk senang jual. Itu adalah value. Value itu adalah apa orang nak, apa orang tak nak. Contoh, Hasif dia baru buka orang jadi agent. Ramai gila orang jadi agent. Berapa agent Hasif? 1,700. Apakah psikografi elemen yang membuatkan orang berebut jadi agent? Produk senang jual, 1,700 agent. Produk senang jual, lagi? Margin besar, lagi? Produk repeat, produk baru, trending. Contoh, itu adalah psikografi. Packaging eksklusif, contoh. Leadership. Okey. Mungkin hobi dia, you jual barang pancing. Contoh, siapa kat sini barang dia pelik-pelik sikit, lain pada orang? Ada tak produk pelik sikit? Siapa kat sini produk dia pelik-pelik sikit? Apa produk dia? Setakat jamu tak pelik. Baju hujan. Baju hujan. Hair mask. Kepok leko. Diapers. So di sini, siapa produk dia macam pelik sikit ni, ataupun dia tak macam founder lain lah. Jual benda, contoh essential oil, baju salted egg bow. Itu tak pelik sangat. Batu sungai, batu sungai. Agak-agak lah. Agak-agak orang yang macam mana yang nak jadi agent? Contoh yang jual batu sungai tu, kain kapan. Betul ke Nora Shikin jual kain kapan? Rabani ada kat sini. Rabani produk dia pelik juga, unik sikit. Produk dia halau setan . Betul Rabani? Rabani, halau setan ke apa? Tak silap saya lah, ruqyah. Agak-agak orang yang macam mana nak jadi ejen? Orang yang macam mana jadi ejen? Ustaz-ustaz lah. Grup jemaah masjid, geografi dia. Kalau kepok leko, agak-agak orang yang akan jual kepok leko tu siapa? Orang yang jual kepok leko tu agak-agak siapa? Orang yang minat makan kepok lah. Suri rumah, dia nak makanan petang. Jadi dekat situ, kalau you tengok dekat sini kan warna hijau tu, interest. Interest, aktiviti, hobi. Dapat tak? Siapa kat situ? Megat. Megat jual apa Megat? Kek kan? Kek. So, orang yang jadi ejen kek ni, biasanya dia minat apa? Dia minat bakeries lah. Dia minat bakeries. Cookies and bakeries. Kulinaris. Betul tak? Contoh ni, kalau you nak buat iklan ejen, advertising, you boleh target orang yang minat masak resepi-resepi cookies. Itu contoh interest, hobi. Kalau jual barang kemas, agak-agak interest orang tu apa? Adakah orang yang tak minat barang kemas boleh jadi ejen barang kemas? Hanif, apa nama brand Hanif? So, you kena tengok dari segi psikografi.
Itu kena kaji betul-betul interest orang tu. Okey? Contoh, kalau dulu saya pernah jual jersey. Saya target orang yang minat bola. Hobi bola. Interest Real Madrid. Dapat tak? Hello, you all dapat tak apa yang saya sampaikan ni? Maksudnya, kita nak recruit agent tu, selain daripada need orang tadi, kita kena faham hobi, interest, activity. Kalau jual ayam, agak-agak jual ayam. Syafiq, ayam bismi. Contoh ayam bismi, psikografi. Orang yang macam mana yang jual ayam tu? Mungkin orang suri rumah. Mungkin orang peniaga jalanan. Mungkin geografi, demografi kena tahu. Dan psikografi dia apa? Psikografi dia. Mungkin interest dia kepada barang-barang keperluan. Barang-barang basah. Mungkin interest dia perniagaan tepi jalan. So, dekat sini kita akan buat analisis sikit bagaimana memilih audien kita. Dapat tak? Wish, kat pukul 11.30 dah. Tak apa. Saya dah spend masa chapter 1 ni sampai pukul 1. Kalau tak cukup, 1.30. Supaya korang betul-betul faham. Faham dulu, lepas tu kita buat sama-sama assignment. Okey, saya rasa you all faham. Kita cubalah beberapa produk lagi. Cuba beritahu produk korang. Produk korang apa dia? Ice cream. Okey, ice cream. Kita pergi psikografi. Agak-agak lah. Zahid, ice cream kan? Interest orang tu, kita boleh target orang yang minat interest ice cream apa? La Cremera. Apa nama brand? Apa nama brand yang orang interest? Apa yang orang interest? Baskin Robin, yes. Okey, itu interest. Activity dia apa? Activity. Suka bersama family petang-petang. Contoh, tulis dia dulu. Suka, biasa es krim, dia akan suka activity family. Takkan makan seorang-seorang punya. Family. You senaraikan dulu. Hobi. Biasa orang makan es krim ni, hobi dia apa? Tengok Netflix, berenang. Lagi apa lagi? Main game. Layan movie. Lifestyle dia pula macam mana? Lifestyle dia lebih ke keluargaan, family, betul tak? Family. Shopping. Okey, dapat tak? Apa orang nak, apa orang tak nak. Tadi yang awal tadi, ini detail lagi. Okey, kalau produk kesihatan contoh, produk kesihatan. Produk apa? Produk kesihatan sebagai contoh, produk suplemen. Okey, kit supplement. Bird nest. Kita pergi. Contohnya, interest. Orang yang suka produk kesihatan, tahu tak apa interest dia? Dia suka apa? Cuba sebutkan nama brand yang menunjukkan produk kesihatan. Yang dekat BMS. Lagi yang herba Cina tu, apa nama dia? Herba Cina tu. Nama brand herba Cina tu. Xiang Huang, tak ingat apa nama dia. Yu Yang Chang, contoh. Okey, lagi. Dia tengok suplemen ya. Contoh kalau suplemen untuk budak-budak, Appeton. Dia minat Appeton. Dia minat Milo. Activity pula apa? Activity suka main bola kanak-kanak, suka membaca. Activity apa lagi? PDPR. Sekarang ni PDPR, tulis. Hobi. Budak-budak yang kita bagi suplemen minda ni, apa hobi dia? Membaca, main game. Main game tu bijak tu. Main game. Anak saya main game. Lifestyle dia apa? Lifestyle dia, cara hidup dia, santai, bangun tidur makan. Anak saya sekarang ni.
Bangun tidur, makan depan TV. Itulah lifestyle dia sekarang ni. So, kena pada lifestyle sekarang ni. Okey, dapat. So, saya harap anda dapat. Okey, kita pergi yang keempat. Sosiografi. 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 Okey. Dia kena tengok psikografi agent ni apa yang dia suka, apa yang dia minat. Satu pengguna, satu agent. Kita tengok agent kita ni macam mana. Kalau cikgu dia suka berjalan, kalau suri rumah ni dia banyak masa, dia suka tengok TV. Itulah psikografi dia. Sosiografi pula, sosiografi. Hubungan di antara audien dengan brand. Okey, boleh tak saya tahu? Orang yang dah guna produk kita dengan orang tidak pernah guna produk kita, mana lebih cepat jadi ejen? Mana lebih cepat jadi ejen? Oh, sedapnya Starbucks ni. Siapa kat sini, dia ada pelanggan yang ramai tapi dia tidak fokus rekrut ejen dari pelanggan sedia ada? Siapa tidak menggunakan peluang tersebut untuk rekrut dari pelanggan sedia ada? You tak rekrut. So you rugi sebenarnya. You tanya ni, banyak alumni Sifubat ni. Okay, alumni, apprentice, CEO. Boleh tak share? Pelanggan you, agent you paling banyak datang dari mana? Adakah dari agent-agent you? Dari pelanggan-pelanggan you? Contoh Xiaonomika, dia banyak datang daripada pelanggan dia. Siap buat boiler tank. Nanti you belajar ilmu boiler tank. Macam mana nak tukar customer jadi ejen, nanti kita belajar. Petang nanti. Petang nanti you akan belajar dia punya funnel. Customer. Pelanggan. Itu paling laju. Kalau dia tidak jadi ejen, maksudnya dia ada kelemahan lah. Dan dia kena tengok audien pengelasan. Dia ada cara-cara dia. Okay. So, sosiografi ni orang yang ada relationship dengan kita. Follower kita dengan orang tak kenal kita, mana lebih senang jadi ejen? Orang tu follow kita punya IG. Dia follow. Ataupun personal branding. Dia follow personal kita. Dia suka tengok kita punya personal berbanding orang yang tak follow kita. Follower. Tanya Kak Puan Linda Rahim. Dia rekrut agent dari follower dia. Zila. Dari 20,000 jadi 200,000 sekarang ni. Datang dari follower. Syeraida. Asalnya datang dari pelanggan. Sekarang ni dari follower. So kita kena ada sumber-sumber dia. Ni kena tahu ni. Okay, next. So far okay? Nanti, kejap lagi, saya nak you all, nyesal aku campak ni, cabut lah. Kejap lagi, you kena senaraikan maklumat-maklumat ni. Dan kalau tengok dekat muka surat 14, 5, muka surat 18 nanti, ideal agent. Maksudnya, you akan pecahkan siapakah bakal agent. Okay, ini basic. Yang pertama, ini data. Ini maksudnya data. Maksudnya maklumat tentang siapa ejen kita. So far, jelas yang kat sini? You all jelas tentang data ni? Data ni jelas? Tak apa, kita habis yang ni, kita akan buat assignment. Okay, kita pergi yang kedua. Next. Ini baru point nombor 1. Ni yang survey saya tadi adalah berdasarkan agent need. Okey, keluarkan semua point. Fisiologi, security, social, esteem, self-development. Ini maksudnya adalah kenapa, apa motivasi orang nak jadi ejen, apa keperluan orang jadi ejen. Jadi dia akan merujuk kepada Abraham Maslow hierarchy ni. Okey, nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5. Okey. Di sini kita boleh tengok dekat sini, disebabkan sekarang ni banyak sangat persaingan, jadi dia ada fokus dia. Fisiologi, contohnya fisiologi ni adalah benda-benda yang bersifat value.
value, keperluan. Okey, orang nak duit belanja, contoh. Orang nak duit. Okey, mungkin orang nak jadi ejen sebab leadership kita bagus. Itu adalah dekat nombor 1 ni. Orang jadi ejen sebab produk kita bagus. Nombor 1 ni. Yang kedua, security. Orang nak jadi ejen sebab dia nak ada duit tambahan, duit reserve, saving. Dia nak duit dia beranak. Tu nombor 2. Nak bantu suami. Nombor 2. Sama ada nombor 1 ataupun nombor 2. Kalau keperluan nak cukup-cukup duit suami tu nombor 1. Contohnya, orang nak duit tambahan, nak bantu suami bayar duit kereta, bayar duit rumah, bayar hutang. Itu nombor berapa? 1 ke 2? Siapa tahu? Siapa tahu? 1 ataupun 2? 1. Sebab dia nak bantu suami bayar duit sewa rumah, nak bantu suami bayar belanja duit dapur, belanja duit anak, belanja duit bayar kereta. Keperluan. Keperluan adalah nombor 1. Tapi katakan ejen tu, dia nak jadi ejen sebab dia nak ada saving. Dia ada duit reserve, kecemasan boleh guna duit tu. Dia nak beli barang kemas, apa-apa boleh gadai. Nombor berapa? 1 ke 2? Security. Supaya dia tak takut berlaku COVID nanti hilang kerja, ada backup. Nombor 2. Okey, contoh lain. Dia jadi ejen kita sebab margin kita besar, lepas tu duit produk kita repeat setiap bulan. Orang repeat. Contoh produk kurus. Siapa kat sini produk kurus? Untung you dapat berapa? Ejen you dapat berapa? RM30, RM20. Lepas tu dia repeat. Orang beli sebulan 3 kotak, 4 kotak. Nombor berapa tu? Security. Produk you ada security. Sebab repeat. So, produk kami repeat. So, you tak payah pening kepala, you nak cari pelanggan. Sebab sekali you dapat pelanggan, dia akan repeat. Dan bayangkan passive income yang you dapat. Security. Okey. Yang ketiga. Orang jadi ejen sebab dia terharu. Tengok suami dia penat bekerja, tengok anak-anak dia cukup-cukup makan je. Dia nak bahagiakan family dia. Nombor berapa? Nombor 3. Dia nak bagi duit dekat mak kat kampung. Rindu kat mak, dia nak bagi duit mak. Itu nombor 3. Sosial. Sosial. Kenapa orang jadi ejen? Faktor sosial, iaitu bahagiakan ibu, anak. Ini antara faktor terbesar. Okey, yang keempat. Yang keempat, mungkin dia nak jadi ejen sebab dia nak belajar lebih confident diri, dia nak lebih dihormati, dia lebih pandai. Dia nak jadi ejen ni supaya orang lebih respect dia. Nombor 4 ke 5? 4 ataupun 5? Saya ingat lagi waktu saya mula buat bisnes dulu, selepas saya berhenti kerja government, saya nak jadi jutawan internet tahu. Saya geram sebab orang kutuk saya. Siapa kat sini mungkin pernah lalui pengalaman, you jadi buat bisnes ni nak berjaya sebab you ada orang kutuk. Orang pandang rendah dekat you. Macam saya sendiri. So nombor 4, tahun ketiga saya buat bisnes part time, saya buat bisnes sebab nombor 4. Sebab orang kutuk. Mula-mula nombor 1 dengan nombor 2. 1 dengan 2. Awal-awal saya buat bisnes nombor 1 dengan 2. Nombor 4, bila saya dah naik bisnes tu. Jadi ejen you, kalau orang tu orang baru nak jadi ejen dropship, agak-agak dia kat mana? Siapa tahu? Kalau dia baru-baru nak jadi ejen dropship, agak-agak dia dekat mana? 1 dengan 2. Hang pergi sibuk promote nombor 4. Kalau orang tu dia dah jual produk orang lain, agak-agak dia nak yang mana? Dia dah ada income dah, dia gaji okey, gaji besar, dia tak ada tanggungan besar. Agak-agak dia nak yang mana? Mungkin sosial. Sosial tu
tentang perhubungan. Dia nak popular, dia nak berkasih sayang, keluarga, perhubungan, parent. Okey, saya explain ya satu-satu. Okey, tim, next. Kita tengok satu-satu. Kat sini kan. Okey, keluarkan semua poin tu. Okey, contoh kat sini kan. Ni kena faham, bila kita faham psikologi bakal agent kita, barulah senang nak closing agent. Setuju ataupun setuju sangat. Siapa sebelum ni pakai bedal je. Joinlah agent kami, nanti hidup anda berjaya. Dia pakai gedah je recruit agent. Dia tak faham orang tu nak jadi agent sebab apa. Siapa kat sini bedal je? Biasa you all bedal dekat mana? Oh, nanti kereta mewah, naik kereta macam saya, Lambo. Boleh guling-guling macam lembu. You sibuk tunjuk Lambo. Padahal dia tak kena dengan audien tu. Sepatutnya you tunjuklah duit saving dalam tabung haji. Baru kena nombor 2. Kalau orang muda umur 22 tahun, 25 tahun, tentang kahwin, dapat kumpul duit kahwin. So nombor 2 dengan nombor 3. Betul tak? Misi mengumpul duit kahwin. Boleh tak you buat marketing, misi mengumpul duit kahwin. So jadi agent bawah you. You akan guide. You target audien bujang yang nak kahwin. So, you mainlah elemen nombor 2 dengan nombor 3. Kalau student bayar PTPTN, dekat mana? Nombor 1. Okey, kita tengok ya. Fisiologi adalah nak belanja dapur. Contoh, take note ya, take note. Saya bagi tahu ni, soal jawapan bocor. Nak belanja duit dapur, itu fisiologi. Nak bayar hutang, fisiologi. Nak bayar keperluan. Ini contoh saja, tapi saya sebutkan. Bayar ataupun komitmen keperluan, dia akan jadi fisiologi. Kalau orang nak jadi agent sebab apa? Sebab founder. Disebabkan value product, packaging, juga fisiologi. Fisiologi. Maksudnya itu benda basic yang senang tarik orang jadi agent. Tapi kita kena kenal pasti dulu siapa agent kita. Kalau student, mungkin dia akan tengok nombor 1 banyak. Kalau orang tua, agak-agak kat mana? Kalau orang tua, biasanya tengok juga kat mana? Fisiologi, bukan psikologi, fisiologi. Kalau orang tua kan, orang 40-an, sian. Orang yang umur tu tinggi sikit lah. Mungkin dia nak security. Itu kena kaji tu. Bayar bil, bayar hutang. Security ni juga komitmen. Kalau dia ada hutang banyak, dia nak selamat. So, dia nak selamat, boleh jadi nombor 2. Kalau dia adalah komitmen bulanan, dia fisiologi. Dia boleh jadi nombor 1 ataupun nombor 2. Ada saving, ada investment, rasa selamat. Contoh dia nak beli rumah yang lebih besar, supaya anak dia rasa lebih selamat. Selama ni dia duduk setinggan. So, security. Contoh, you boleh, siapa kat sini pernah recruit agent? Tunjuk. Agent you mungkin duduk dulu rumah kecil, lepas tu berpindah rumah lebih besar. Anak lebih selamat. Contoh, itu security. Yang ketiga, sosial. Nak tolong suami, kesian anak-anak, lagi apa lagi? Nak bahagiakan ibu, nak membantu orang lain. Itu sosial. Nak bantu masyarakat. Okey, itu nombor 3. Dapat tak? Kalau nak jadi ejen sebab seronok-seronok, agak-agak kat mana? Mungkin sosial, mungkin esteem. Mungkin sosial ataupun esteem. Sosial. Saja je. Nak bagi orang rasa produk mahal ni. Contoh. Kenapa dia nak jadi ejen? Dia nak berkongsi dia punya hobi. So, mungkin esteem ataupun sosial. Dia nak buat
Dia nak besarkan grup dia, kawan-kawan dia, network dia. So, dia lebih kepada sosial. Okey, yang keempat, esteem. Orang yakin kita, hormat kita, tak hina kita, puji kita. So, itu adalah esteem. Dan kalau you sendiri sebagai seorang founder, leader sekarang ni, kebanyakan you, okay, boleh tak you all bagi tahu saya, you all join kelas hari ni, sebenarnya you di level mana dekat piramid ni? You nak naik lagi, nak grow. You nak naik kereta baru, rumah baru, pencapaian baru. Kebanyakan you all nombor 4 dengan nombor 5. Siapa yang nombor 1, maksudnya you mungkin founder-founder yang baru lagi lah. Kalau student-student yang apprentice, kebanyakan nombor 4 dengan nombor 5. Kebanyakan 4 dengan 5. Okay. Ada yang nombor 1, tak apa. 1 dengan 2 mungkin you baru-baru lagi kan. Nombor 5, kebanyakan 4, 5 ya. Maksudnya kalau you sekarang ni nombor 1 ataupun nombor 2, you kena target nak naik nombor 3. Kalau you hari ni nombor 3, kena target nombor 4. Dan nombor 4 naik nombor 5. Okey, boleh tak you target sekarang ni, 3 bulan dari sekarang, you akan naik kat level mana? Ini bukan agent, you sendiri. Saya mula-mula bisnes dulu nombor 1. Dah dapat nombor 1, saya target nombor 2, ada saving. Dah dapat nombor 2, saya target nombor 3. Nombor 3, nombor 4. Sekarang nombor 5. Jadi agent kita, okay, siapa kat sini ada level agent? Ada stockist, leader, agent dropship, agent baru, agent lama. So, adakah need mereka berbeza? Need mereka berbeza tak? Jadi training kita, bila kita buat training nak yang berkualiti, ikut need. Design modul ikut need. Meeting, coaching ikut need. Sharing ikut need. Dapat tak? You nak bakar orang baru, you kena guna fisiologi need. You kena lebih kepada orang tu dapat selesaikan hutang. Orang tu boleh bayar duit rumah, duit dapur, masuk security sikit. Barulah senang tarik orang. You tak boleh guna kereta. Dia rasa berat. Dia rasa macam tak lambat nak capai. Dia tengok siapa audien tu. Kalau kita ada stokis, so kita akan target nombor 3 dengan nombor 4. So training kita, modul kita, sharing kita ke arah benda ni. Sama juga masa rekrut. Siapa dah sel otak dia lebih berhubung, macam mana nak rekrut? Contohnya you nak rekrut agent melalui live. Live, you buat topik. Katakan agent baru, you guna nombor 1. Tajuknya apa? Buatlah topik tentang apa? Zero hutang. Rahsia zero hutang. You buat seminar, rahsia zero hutang. Buat sesi sharing dekat FB Live, dekat Zoom. You akan di-guide macam mana zero hutang. So, you akan ajarlah based on number. So, dari situ you senang recruit agent. Siapa dah dapat idea sikit? Top up lagi. Ada orang, dia bukan fisiologi, dia nak security. Okay, you masukkan security. Macam mana dalam training you tu, zero hutang dan ada saving. Target 10,000 setahun. Orang baru, target 10,000, tak payah banyak-banyak, 10,000. You tahu tak, contoh Jelita Wardrobe, the recruit agent, dia buat Zoom, sesi sharing, macam mana menjana RM RM1,000 yang pertama, fisiologi. Pop, agent dia naik sangat tinggi. 1,000 je dia target. Fisiologi dan security. You nak buat live, you target orang baru, jangan pergi kepada nombor 3, nombor 4. You main nombor 1 dengan nombor 2, selitkan nombor 3. You interview agent you yang dah sampai level yang lebih tinggi, dia kena ada cerita waktu dia fisiologi, security dan sekarang ni sosial. Masuk 3 terus. Jadi apa-apa konten yang you buat, you nak tulis dekat personal IG ke Twitter ke Telegram ke, you tengoklah benda ni nak recruit agent.
Saya harap membantu ya. Self-development, perubahan income, perubahan hidup, perubahan lifestyle, itu adalah self-development. Oh, dulu pakai Bata, sekarang Louis Vuitton. Itu nombor 5 lah. Ini psikologi. Okey, boleh? Boleh kita teruskan? Ini baru nombor 1, tak habis ni, panjang cerita. Saya risau topik kita berlanjutan sampai pukul 3 tak habis lagi nanti. Okay, next. Okay, so sekarang ni, keluarkan semua point. Keluarlah ideal agent you. Okay, sekarang ni saya nak you all buat assignment. Pecahkan ideal agent anda kepada 5 jenis. 5 jenis. 5 jenis bakal agent. Siapa? Yang pertama mungkin, oh saya target cikgu. Cikgu umur berapa, kawasan mana, orang mana, contoh. Dia nak masalah apa, dia hobi dia apa, dia follower ke, orang baru, pelanggan. Kemudian masuk pula need dia apa, need dia. Need adalah psikografi. Buat dulu, nanti saya tunjuk contoh. Okey, kita bagi masa 10 minit, boleh tak? Buka muka surat berapa tadi? Saya nak you all senaraikan ideal agent. Muka surat 16 ya, 16. Ideal agent yang pertama siapa? Ideal agent kedua siapa? Ideal agent ketiga, keempat siapa? Nanti bila buat marketing, you faham tak? You nak buat kepada siapa? Jadi you tahu need dia apa, dia punya demografi apa, kita nak bagi contoh macam mana. You buat posting ataupun buat kelas, buat sesi live, you buat iklan adalah berdasarkan audien ni. Mungkin you boleh buat iklan, target kepada 3 orang ni terus. Ideal agent 1, agent 2, agent 3. Yang berasingan, berbeza. Okey, sekarang ni you all buat dulu. Saya bagi masa 10 minit. Sambil tu saya akan tunjuk contoh sekejap lagi. Okey, sementara tu tim belanja lagu sikit. Bagi diorang semangat sikit. Dengar saya bebel lama-lama, penat pula kepala otak diorang. Okey, siapa ada soalan boleh tanya boleh tanya. Okey. Sebelum tu bagi lagu dulu tim. Tukar skrin